dunia. Boleh tanam, boleh kambuh laut. Oh, ada 5 ni manusia boleh kambuh laut, boleh pindah gunung, boleh pindah bukit. Oh, dahsyat. Itu dia. Tu. Allah muka surat 20. Ya, 2 pangkah. 2 pangkah Roman letter. Roman letter 20. 2 pangkah. Ada 4 2 pangkah. 20 Ya, ni kita masuk di sini, kalau kita perhati tengok ada dicatat tentang huruf-huruf yang jadikan bilangan 786. Ya. Yang ni mengikut daripada Syekh Muhammad Al-Tahir Sunbul, dengan niat supaya Allah menunaikan hajat yang besar, membaca doa ni sebanyak 786 kali lah. Ya. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sebanyak 786 kali. Kalau kita ada hajat apa-apa, kita baca yang ni 786 kali, baca dia saja, ya. Tak ada apa-apa lain tambahan. Kemudian kita minta lah hajat-hajat kita, insya-Allah. Bilangan 786 untuk basmalah adalah merujuk kepada hitungan al-jummal. Hisabul jummal, hitungan al-jummal adalah angka-angka yang diambil daripada huruf-huruf hijaiyah yang telah ditentukan oleh ulama. Yang ni bukan daripada hadis, daripada ulama. Huruf-huruf ni, ayat huruf-huruf hijaiyah daripada Al-Quran tu, alif sampai ya tu, kalau dibawa pada jumlah, ya, hisabul jumal, dia macam itulah. Kalau kita nak kira 1, ya, alif sama dengan 1, yakni ba sama dengan 2, ya, jim sama dengan 3, dal sama dengan 4, ha sama dengan 5 hingga akhir lah. Tuan-tuan boleh baca yang sendiri lah sampai habis lah. Kita nak kira nama kita lah, umur kita punya nama. Macam contoh nama saya adalah Hassan, ada 2 sin, alif sin sin nun. Dia baca macam tu kan, sabdu. Sepatutnya Hasan, ya, tapi kita bubuh sabdu, makna terlebih baik. Makna dia lah. Jadi kalau Hasan, kita tengok huruf ha 7 lah. Jadi huruf saya 7, 1, kemudian sin tu ada 2, sin 60. Kemudian huruf nun, ya. Huruf nun, di sini huruf nun saatnya dal, khaf, nun berapa tu, ada huruf nun situ, nun 50. Jadi ejaan huruf saya Hasan tu jadi ha, ya, ha ada 8, ya, ha sama dengan 8, 60, 120, 130, ya, dia 120 campur dengan 8, 128. Kemudian tambah dengan nun, ya, tambah dengan nun 50. Jadi 178, ya, dia. Jadi huruf saya, nama saya 178. Itulah. Jadi kita terangi nak buat nombor kereta apa lah, 178. Orang tanya pasal apa 178? Itu bilangan huruf nama saya. Contoh, nampak, ya, itu cara kita nak buat. Tuan-tuan boleh kira tu ni lah, tuan-tuan punya nama kita tungkak pada huruf Arab tu lah, ya. Begitulah, boleh faham, ya. Baik. Kemudian kita masuk kepada nombor 3, alhamdulillah. Kita mula dengan tiap kitab kita mula dengan bismillah, kemudian kita mula dengan alhamdulillah, kan. Ini baru mukadimah kitab ni, dia kupas ni, ya. Alhamdulillah bermaksud puji atau pujian. Daripada segi bahasa, ia bermaksud memuji dengan lidah dengan penuh kerelaan hati terhadap suatu perkara yang baik. Contohnya, memuji akhlak seseorang yang bersopan santun dan dermawan. Itu daripada segi bahasa makna alhamdulillah.
Itu bahasa ya. Di segi istilah, istilah ni makna kata yang dirujuk kepada agama lah. Dari segi istilah pula, ia bermaksud memuji dengan lidah sambil mengakui keagungan pemberi nikmat, iaitu Allah atas nikmat yang diberikan kepada orang yang memuji atau orang lain. Contohnya memuji nikmat kejayaan yang diberikan Allah kepada anaknya dan peperiksaan, ya. Iaitu kita pujilah, kita puji kepada anak kita sebagai kerana dia telah berjaya, nampak tak? Tahniah contohnya kita ucap begitu, itu artinya memujilah, memuji ya. Kemudian sebagai langsungnya kita lihat kepada asyukru. Asyukru dari segi bahasa dah sama makna dengan alhamdu. Syukru dengan alhamdu sama dia punya makna. Dari segi istilah pula syukur ya, ialah perbuatan hamba yang menggunakan segala nikmat Allah yang dikurniakan kepadanya sesuai dengan tujuan nikmat itu diciptakan. Jadi nikmat-nikmat Allah ni kita guna, kalau tanda syukur ni dia ada 4 lah di tu. Saya suka sebut begitulah sudah nak faham. Bila kata syukur tu artinya ada 4 perkara lah. Ya. Pertama kita akan sebut dengan lidah, akan keluar di mulut kita alhamdulillah. Kedua, syukur itu kita akan kembalikan nikmat seluruhnya kepada Allah. Itu nombor 2. Yang ketiga, kita akan pergunakan nikmat itu dengan sebaik-baik jalan. Nampak tak? Tidak ya. Dan yang keempat, kita sanjung dan puja-puji kepada Allah yang telah memurniakan nikmat, iaitu dengan kita melakukan amal ibadat kepadanya, antaranya memperbanyakkan sembahyang sunat. Jadi syukur satu orang Muslim ni kepada Allah, dia mesti ada 4 perkara tu lah. Kalau tak ada 4 perkara ni, kita belum lagi mensyukuri secara sempurna. Faham ya? Itu dia. Pertama, mulut kita mesti akan basah dengan menyebut alhamdulillah, tak putus ya. Kedua, di mana kita mengulangkan semua nikmat itu kepada Allah. Maknanya kita tak kata daripada orang, tak kata daripada sianu, tak kata daripada apa punca, tak kata daripada apa sebab. Terus kita kembali, ini semua anugerah daripada Allah. Hadza fadlun minallah. Semua ni adalah kelebihan diberi oleh Allah. Walaupun kita dapat melalui orang lah, kok orang bagi pangkat kat kita kah, orang bagi duit ke bagi kita, orang bagi rezeki ke, orang bagi apa-apa kepada kita ya. Pada zahir kita nampak orang tu bagilah, tapi kita kena pulang semua itu kepada Allah. Nampak tak? Semua itu sebenarnya datang daripada Allah. Orang ni hanya jadi sebab musababnya nak sampai barang kat kita ya. Itu kita faham ya. Dan yang ketiga, kita akan menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baik jalan. Nampak tak ya? Kita tak akan guna apa yang kita terima nikmat itu pada jalan yang salah. Contohnya rezeki Tuhan bagi kepada kita, kita akan manfaat rezeki itu kepada jalan-jalan yang Allah redha, yang Allah syukur, yang Allah suka, dan yang Allah bawa kita kepada keampunan. Itu kita paling penting. Dan yang keempat, memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Fardu dah tentulah kena buat. Sunat ni atas pada kita sendirilah. Orang yang bersyukuri Allah, dia akan banyak buat sembahyang sunat. Jadi sembahyang sunat itu yang kita buat kepada Allah tu tanda syukur. Kalau kita nak faham tanda kita mensyukuri Allah. Ini buktinya kerana Nabi sendiri, Rasulullah sendiri sembahyang malam, sembahyang sunat yang begitu banyak sehingga bengkak kaki dia. Ya, sehingga bengkak kaki Nabi. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ya, sengaja dia sebut, ya Rasulullah, ya, bengkak kaki Tuan. Allah telah anugerahkan kepada Tuan, Allah telah ampunkan dosa Tuan, dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dosa yang akan datang, semua Tuhan telah ampunkan. Ya, kenapalah kenapa Tuan bersusah payah sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki? Nampak? Bukan ada salah ke mana pun, semua dah elok dah Tuhan bagi habis semua. Jadi apa siapa yang bimbang sangat sembahyang banyak-banyak ambil bengkak kaki? Dia kata, apalah salahnya sekiranya kalau aku jadi hamba yang bersyukur? Nabi kata, ini tandanya aku bersyukur kepada Allah. Aku tak tahu nak terima kasih lagu mana. Allah bukan makhluk. Macam mana cara untuk mensyukuri Allah? Ya, tidak cukup hanya dengan kita kata alhamdulillah.
kita lakukan amalan-amalan sunat. Jadi amalan sunat yang kita buat ni tuan-tuan sebagai lambang kesyukuran kepada Allah. Lagi banyak sunat kita buat, lagi banyaklah kita syukur kepada Allah, dan lagi banyaklah Allah akan tambah kepada kita. Nampak tak? Nah, dia akan tambah lagi. La in syakartum la azidannakum. Quran kata, kiranya kamu bersyukur, akan aku tambah lagi bagi kamu. Tengok. Itu kita ambil jalan betul lah. Contoh kalau kita segi duit ringgit, kita bersedekah. Bukan hanya sekadar kita tanggung nafkah keluarga tu wajib. Tanggung nafkah keluarga wajib, membayar zakat tu wajib. Nampak tak ya? Yang sunat apa? Bersedekah, infak sabilillah, wakaf. Ini semua atas pada kita sendiri. Keadaan sekarang ni sedekah tu jadi perkara amalan yang paling afdal lah. Sebab saudara-saudara kita di Gaza sangat memerlukan pertolongan bantuan. Dia telah keputusan dalam segala nikmat harian, tak ada makannya, tak ada minumnya, tak ada tempat tinggalnya, tak ada pakaiannya. Nampak ya? Tak ada pakaian pun tak ada, air nak minum pun tak ada. Nampak tak? Nak makan pun tak ada, elektrik pun tak ada, api pun tak ada, minyak pun tak ada. Itu dia. Macam mana nak hidup? Takkan nak makan pasir kot. Ini antara yang kita nak kena faham. Kita kena baca lagu tu, dan kita kena ada satu perasaan dalam jiwa kita, satu perasaan tertekan dalam jiwa kita, bagaimana merasai kesengsaraan yang mereka sedang hadapi. Itu nombor satu. Kena ada rasa lagu tu rasa tertekan tu kita kena kongsi bersama. Kemudian yang kedua, barulah kita infakkan sabilillah. Yang ni yang kata tadi, tanda syukur kepada harta. Harta yang Tuhan bagi kepada kita, tanda kita syukur, itulah dia. Tapi kalau kita tak infak sabilillah, kita tidak amalkan nikmat, kita tidak syukur kepada harta kita sendiri. Itu belum namanya bersyukur kepada harta. Dan di akhirat pun kita tak ada harta. Akhirat kita miskin, kita tak ada harta. Nampak ya? Itu paling penting sekali. Boleh itu sebagai contoh lah. Tubuh badan kita Tuhan bagi sihat afiat, sihat sebelum sakit, kuat sebelum lemah. Apa kita guna tubuh badan kita? Kita guna tubuh badan ini untuk mengurus urusan masyarakat ataupun urusan keluarga dengan sebaik-baik urusan. Begitu. Maka itu tandanya kita syukur kepada nikmat tubuh badan yang Tuhan bagi kepada kita. Bukan tubuh nikmat syukur pergi jogging, kemudian ambil tahu langsung pada orang, dia kira diri dia apa? Tak ada. Ini tak kena. Tapi kita gunakan nikmat sihat yang Tuhan bagi tadi ini untuk manfaatkan kepada manusia. Wa tawassabil haqq wa tawassabil sabr. Itulah dia. Itu sihat badan kita, syukur atas kesihatan kita. Tuhan bagi sihat. Nampak? Orang yang banyak melibatkan urusan masyarakat semata-mata buat kerana Allah, orang ni sihat. Kedua, panjang umur. Orang yang rajin, cuba perhati tengok. Dengan kita paling dekat dengan kita, isteri kita. Isteri kita yang di rumah tadi ni kebanyakanlah ibu-ibu yang suri rumah tangga, full time suri rumah tangga, dia tak ada kerja. Pagi petang siang malam dia duduk kerja untuk keluarga dia. Masak, urus rumah, begitu begini, jaga keluarga, siap makan minum pagi petang siang malam. Isteri yang macam ni sihat, panjang umur. Dia perhati. Nampak tak? Isteri yang malas ni duk kena sakit, pendek umur. Betul? Lillahi ta'ala. Itu dah janji betul. Satu anugerah Tuhan kepada Nuh. Seorang isteri yang bawa hanya segelas air, dia bagi suami itu minum segelas air dengan hasrat nak bagi minum kat suami itu. Nampak tak? Bukan kerja dia, bukan tugas dah. Nak kena buat air kat dia ni pula. Itu bukan aku tu. Nampak memang dia suka nak bagi minum kat suami dia. Nampak dah? Allah panjangkan umur dia. Nampak dah? Itu dah. Bagi. Tambah kalau beranak pinak lagi banyak. Ramai anak pinak.
dengan satu ibu, ya, ibu yang macam ni, dan pula dia mengurus keluarga dia dengan begitu rajin, dengan tidak bersungut. Nampak dia, panjang umur, sihat. Ini kita perhati sendiri. Saya duk perhati banyak lah, ya. Bukan duk tengok dia tu, tengok keadaan dia tu. Banding dengan suami dia, kita tengok dia tu macam mana sihat afiat, ya. Kita ambil adik-beradik kita lah, yang dekat adik-beradik kita, kita tengok adik-beradik kita sendiri, ya. Ini betul tuan-tuan. Itu penting kan. Itu dia. Itulah. Suami pula yang menyayangi isteri. Panjang. Ambil perhati sayang isteri dia, menyayangi isteri ni. Suami yang seperti pun panjang umur ya. Itu dia. Nampak tak? Panjang umur, sihat. Sihat. Itu dia. Tapi yang malas tak ambil berat, tak ambil tahu pasal isteri, tak ambil tahu pasal keluarga. Nampak tak? Orang yang macam ni banyak penyakit, pendek umur. Nampak tak? Itu dia. Pasal banyak penyakit, pendek umur. Betul tak? Faham Alhamdulillah. Bila sakit ni ada tak kenal lah badan dia tu lah. Itu dia. Duk rosak. Tak boleh pakai lah kereta, tak boleh pakai lah benda. Ini di antara yang kata tadi ni. Sambung ya. Itu kita nak faham makna syukur pada Allah. Baik. Di mana ia juga bermaksud, katanya, di segi istilah syukur ialah perbuatan hamba menggunakan segala nikmat Allah dikurniakan kepada sesuai dengan tujuan nikmat itu diciptakan. Ia juga bermaksud memuji Allah kerana nikmat yang telah dikurnianya itu. Catatan Imam Nawawi berkata, sunat memuji di awal kitab yang dikarang. Memang semua kitab-kitab, ulama-ulama tulis kitab, dia akan mula dengan basmalah, alhamdulillah. Semua kitab kena mula. Nampak tak? Sunat juga diucap ketika hendak memulakan kelas pengajian atau ketika murid hendak membaca di hadapan guru-guru mereka. Nampak tak? Sebab tu kita kena mula dengan, setiap kali kuliah saya, ustaz akan mula dengan basmalah, alhamdulillah. Puja-puji kepada Allah, selawat Nabi, baru kita buka majlis, kita mula kuliah. Nampak? Itu kena. Itu tertib, etika, ya, dalam segi ilmu, etika dan membukakan apa-apa program ataupun pelajaran. Sama ada membaca hadis atau fiqh atau selain keduanya, sebaik-baiknya ucapannya ialah alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Hukum mengucap hamdalah. Alhamdulillah, hamdalah ni nama alhamdulillah lah. Pertama wajib. Hukum mengucap alhamdulillah. Pertama dia hukum wajib. Wajib ni contoh ketika memulakan khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat alhamdulillah tu wajib, dia rukun. Ya. Dia boleh mula dengan alhamdulillah, ataupun boleh mula dengan ati'ullah, atau boleh mula dengan boleh mula dengan kita sebut dengan nahmadullah ataupun nahmadu dan sebagainya lah. Itu kita sebut sebagai alhamdulillah, ya. Kalau tak sebut alhamdulillah, sebut ati'ullah, taatlah kamu kepada Allah. Pun boleh juga, ya. Kedua, sunat. Dalam setiap keadaan seperti mulakan doa selepas makan dan minum, ketika khutbah nikah dan banyak lagi, yang ni sunat sebut alhamdulillah. Habis-habis makan, alhamdulillah. Dapat tidur dengan lena, ya. Dapat kita tidur. Banyak orang tak boleh tidur. Nampak tak? Macam di Gaza lah ni, bukan tak boleh tidur, memang tak boleh tidur. Nak kena jaga. Bom duk turun mai, tak berhenti. Tak itu kah? Tambah sekarang pula pelancaran lepas tu tak berhenti-berhenti. Ya. Berdoa tak mari. Sama juga Hamas dengan Brigade Al-Qassam pun duk tembak lepas tak berhenti. Nampak? Sama-sama saling bom dan bom sebagainya. Maka orang awam sudah jadi satu masalah besar. Nak kena sentiasa berjaga, tak boleh tidur. Kita yang aman damai boleh lena tidur. Sebab tu kita bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Puja-puji kepada Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Mati pendek. Ya, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Nampak cantik kan? Puji pasal kita dapat nikmat tidur. Tu macam itulah contohnya. Ya, boleh. Yang ketiga, si makruh.
Bila jadi makruh? Jika dibaca tempat yang kotor seperti dalam tandas, tempat pembuang sampah atau tempat penyembelihan binatang. Nampak tak? 4 hari tak pergi bilik air, tak pergi sungai besar. 4 hari tak pergi sungai besar. Nampak tak? Baru dapat pergi. Dapat pergi sekali, dia buka habis. Dan mulut automatik keluar, alhamdulillah. Makruh lah. Sebab macam dalam bilik air, dalam tandas, dalam WC tak boleh lah. Tempat wuduk tak apa, hamam tak apa. Ya. Hamam ni tempat mandi saja. WC ni tempat qada hajat. Tak boleh lah. Tapi dia duduk biasa. Lega perut dia keluar tadi habis 4 hari punya benda semua selamat lah selesai. Nampak tak? Mulut dia pun keluar, alhamdulillah. Pada zahir nampak tu baguslah, dia puji kepada Allah sebab Allah telah menyelamatkan dia. Tapi pada tempat tu tadi ni tak kena. Tempat dia tak kena. Jadi makruh lah. Bukan haram, makruh lah. Tak itu. Kita nak buka pakaian dalam bilik air, kena baca bismillah. Kalau tidak habis jin nampak kita. Jin nampak habis orang kita. Kita baca di luar tak betul. Baca di luar tak buka pakaian lagi. Kita masuk elok nak buka pakaian tu, bismillah. Nampak tak? Kita bukan qasad Al-Quran. Kalau qasad Al-Quran tak boleh. Qasad sebagai zikir. Nampak tak? Untuk melepaskan pakaian. Tak apa, boleh. Nampak tak? Betul lah. Boleh faham ya? Baik. Macam orang perempuan lah. Orang perempuan kalau ustazah yang nak mengajar Quran tu, ya, dia dalam haid. Kalau dia haid 6 hari cuti, tak nak baca Quran lah. Macam mana buat? Tu anak murid nak mengaji je lah. Dia tak boleh lah mengaji. Nampak tak ya? Dia hanya boleh sebut 1-2 kalimah dengan qasad mengajar dan menegur. Tu boleh. Nampak tak? Kalau qasad membaca tak boleh. Sebab dia dalam haid, dalam hadap besar. Nampak tak? Anak murid baca tak betul. Dia boleh baca kan tu sebagai qasad menegur dan mengajar. Itu boleh. Nampak tak? Tapi dalam qasad sebagai Quran tak boleh lah. Nampak tak? Ada kaedah. Kalau gitu bismillah kita tak boleh baca. Bismillah Al-Quran apa? Dia buat makan nasi tak baca bismillah. Umpah lah. Betul tak? Pasal apa tak baca bismillah? Cik dalam haid tak boleh. Kacau lah. Dia sebagai zikir, permulaan barakat, mengambil tabaruk berkat daripada Allah. Kita mula dengan bismillah. Sebab orang tak mula bismillah ni putus berkat, tak ada berkat. Apa-apa pun kalau kita mula satu benda dengan tidak ada bismillah, hilang dia punya berkat, habis. Sebab dia tak berhubung dengan Tuhan. Bila sebut bismillah baru berhubung dengan Allah. Nampak tak? Baru Allah kawan kita. Itu berkatnya. Kalau makan pun insya-Allah ya. Makan tu insya-Allah kalau ada mudarat pun mudarat dia tak berat sebab kita mula dengan bismillah. Nampak? Kalau tak mula dengan bismillah jadi mudarat dia besar lah. Tak ada hubungan dengan Tuhan. Nampak? Ya, maka itu boleh. Maka kita baca bismillah ni bukan pasal baca Quran. Kita baca bismillah kerana nak melindungkan aurat kita daripada dilihat oleh jin. Sebab Nabi dia sebut ya. Jin ni dia tengok kita buang pakaian di mana pun dia nampak kita. Dalam semua keadaan dia nampak kita. Jadi kalau tak baca bismillah, dia nampak kita habis lah. Kacau lah. Kita baca bismillah, dan jadi pagar. Dia tak nampak lah. Dia tak nampak. Allah Ta'ala tutup mata, dia tak nampak lah aurat kita. Maka tu, mana buang pakaian, takkan nak buang pakaian di mana? Takkan buang di luar, baru masuk bilik air. Tak gitu. Jenuh. Tak gitu. Nak masuk bilik air, melondeh di luar, baru masuk. Kacau. Kena masuk bilik air dah dulu. Bismillah. Tekat tu sudah, jangan baca panjang. Bismillah. Dengan nama Allah, buang pakaian insya-Allah. Makhluk tu tak nampak lah. Itu bukan betul baca Al-Quran. Itu bab lain, kita kena faham lah tu. Sebab dalam mazhab Syafi'i, bab niat ni ada 70 bab. Dalam mazhab Syafi'i, bab niat ada 70 bab. Berbanding dengan mazhab-mazhab lain, Syafi'i punya teliti. Ya, tu lah. Tapi ada keralah, termasuk antaranya niat untuk berbuat baik. Kita makan contohnya, makan untuk menegakkan tulang belakang aku. Aku makan ni, ya Allah, supaya dapat tegak tulang belakang aku, dapat aku beribadat kepada Allah. Nampak tak? Niat tu sunat, dapat aku tu. Nampak tak? Tapi kena jaga lah pula. Minum arak nak buat ubat, tak boleh lah. Aku minum arak ni
pasal nak buat ubat. Tak boleh lah. Niat tu salah. Nampak tak? Niat tu tak boleh pula kan. Saya bukan minum saja, minum pasal nak buat ubat. Nampak, bagi panas badan. Dia kata bagus makan badan-badan sejuk-sejuk ni, orang-orang sejuk ni bagus. Kena ayak sikit, kena ayak syaitan tu sikit dia jadi segar. Tu saya niat bukan niat buruk, niat elok. Tak boleh. Ya, niat tidak boleh mengubah haram menjadi halal. Nampak tak? Faham sengaja jaga niat tidak boleh mengubah yang haram jadi halal, tak boleh. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Nampak? Tak boleh ubah. Tak boleh ubah dengan niat, tak boleh ubah dengan niat, tak boleh ubah dengan niat. Faham Faham tu kena ingat tu. Banyak orang begitu. Dia sorok betul kecil poket dah. Nampak tak? Tu dia. Kemudian pakai kepiah bukan kepiah. Tu saya heran tu di Mesir, Allah. Masya-Allah orang Arab banyak keluar pada masjid, masuk kedai bar, kedai arak. Tidak nampak. Tahap tu. Sebab di baca begitu yang bukan nak kita nak bagi mabuk, minum bukan nak bagi mabuk dah. Minum cuma nak bagi badan segar sikitlah. Tak itu bagi badan segar sikit. Tak boleh ya. Niat tidak boleh mengubah yang haram jadi halal. Faham? Baik. Diharam ketika hendak atau sedang melakukan maksiat. Tak boleh nampak tak? Rokok tu haram kan? Nak berokok bismillah. Tak boleh bismillahirrahmanirrahim dia rokok. Tak boleh sebab rokok tu haram. Haram tak boleh, benda makruh tak boleh. Benda makruh, benda haram tidak boleh mula dengan bismillah. Tak boleh sebab Allah larang. Satu Allah larang, satu Allah tak suka. Yang larang tu haram, yang tak suka tu makruh. Yang makruh tu Tuhan tak suka. Nampak? Sebab tu dalam kita mengaji awal-awal, pangkat awal dulu, apa makna makruh? Makruh adalah perkara yang dibenci oleh syarak, mukallaf mengerjakannya. Nampak tak? Makruh artinya perkara yang dibenci oleh syarak, mukallaf mengerjakannya. Syarak benci. Nampak tak? Apa makna sunat? Sunat perkara yang disukai oleh syarak, mukallaf mengerjakannya. Nampak? Sampai takap tu kita mengaji dulu masa budak-budak kan. Ustaz tu ajak, ustazah ajak. Sebut kan? Gitu. Faham ya? Dan itulah habis. Kemudian makna hamdalah. Alhamdulillah. Hamdalah ni alhamdulillah lah. Hamdalah bermaksud segala puji yang diucapkan dengan lidah dengan penuh rasa kerelaan hati sambil merasakan keagungan yang ditujukan hanya untuk Allah, Tuhan kepada manusia, malaikat dan jin. Nampak tak? Tuhan manusia, Tuhan malaikat, Tuhan jin. Itulah Allah. Bukan Tuhan manusia saja. Itu dia. Itu ya. Sebutkan, dia makanya kata jadi ini. Jadi jenis alhamdulillah ni ada 4 jenis. 4 bahagian lah. Dia kata jenis ni saya rasa elok kita tukar 4 bahagian. Itu lebih baik lagi lah daripada 4 jenis. 4 bahagian. Puji qadim. Qadim ni Allah. Puji qadim kepada qadim. Allah puji diri dia sendiri. Itu nombor 1. Itu bahagian yang pertama. Allah puji dia sendiri. Itu satu. Contohnya ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Allah puji dia sendiri. Allah kata dia tu dialah. Dia adalah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Ayat tu ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini Allah puji Allah sendiri. Itu nama satu. Memang layaklah dia puji dia sendiri. Sebab semua dia punya. Semua dia. Nampak tak? Tak ada share apa pun. Mana syarikah. Yang kedua, puji qadim kepada hadis. Hadis ni makhluk. Puji Allah kepada makhluk. Nombor 2. Ya, Allah puji makhluk. Contohnya disebut situ ni'mal abdu innahu awwab. Ayat Sad ayat 30. Dia Nabi Sulaiman ada sebaik-baik hamba. Sungguhnya dia sangat taat kepada Tuhannya. Nampak tak? Itu dia ya.
Seperti juga Allah puji kat Nabi lah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka sungguhnya engkau ya Muhammad punya akhlak yang paling agungnya. Tuhan puji kepada makhluk. Itu contoh ya. Itu dia ya, boleh kan? Kemudian yang ketiga, puji hadis kepada qadim, makhluk puji kepada Allah. Seperti kita alhamdulillah yang kita puji sekarang dalam Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, nampak, nahmaduhu subhanahu wa taala, ya dah. Itu dia. Itu kita puji kepada Allah. Allahul aliyul qadim, Allahul aliyul azim, kita puji Allah, nampak ya. Allahul hakimul, Allahul alimul hakim, Allah kita puji Allah semua. Ini maknanya makhluk puji kepada Allah, ya. Dan yang keempat, puji hadis kepada hadis, makhluk puji makhluk. Itu kita kata hang ni cukup baik ya. Sama-sama kita lah lembab. Tadi hang masak cukup sedap. Hang baju kopi cukup kemas. Nampak tu dah. Itu kita puji sama-sama kita. Tapi biar puji itu betul ya. Jangan puji ada sebab. Dia kena yang tu bayar sikit tu. Sebab setengah ada hadis Nabi kan. Apabila kamu muji satu orang, Nabi kata sama seperti kamu penggal leher dia sendiri. Itu dia. Tengok ya. Bila kamu puji satu orang, sama lagu kamu sebelah kamu penggal leher dia sendiri. Itu dia. Nampak? Betul tak? Pasal apa? Bila kita puji, janji melambung tak kawan tu? Nampak? Okay, orang yang kita puji tu akan naik kan? Naik satu takut. Nampak tak? Mungkin dia akan jadi sombong, mungkin dia akan jadi ujub, mungkin dia akan lebih riak. Nampak kuat dia. Nampak tak? Dia kata tadi hang azan special lah. Nampak? Sedap hang azan tadi. Bila dengar dari jauh aja kalah Mekah. Tu dia. Tambah pula lagi kalah Mekah. Tak bohong tu. Nampak tak? Ya. Kawan yang kena puji tu macam mana? Allah. Nampak tak? Sambil silap pi azan sebelum masuk waktu tu. Nampak tak? Ya. Waktu masuk pukul 5, dia pi azan pukul 4. Punya tak sabar nak azan pasal orang puji dah tinggi, nampak? Kadang-kadang tu lah. Kemudian dia cerita diri dia pula lah. Saya memang bukan kata sini, saya mana-mana pasti azan orang puji saya. Dia cerita pula diri dia pula. Dia panggil sum'ah. Kacau kan? Itu dia. Itulah. Banyak akan jadi. Sebab tu kita nak puji orang ni, kita kena puji pada tahap yang dia lah, takat mana kita tahu tu dah. Yang kita tahu dia takat tu jangan lebih ya, jangan lebih. Kalau lebih-lebih ni sudah masuk dusta, bohong, dan boleh menyebabkan dia sendiri akan berubah sikap perangai. Nampak? Tidak lah. Bila orang kena puji, itu yang kita jadi. Kita tengok contoh dalam Quran ni Firaun. Firaun tu cukup, dia tidak ada apa-apa pun. Sebenarnya dia tidak sampai kepada peringkat sombong, begitu punya sombong Firaun. Tapi yang duk angkat dia tu, orang-orang dia, pegawai-pegawai dia duk angkat dia. Angkat, dia tak reti turun. Nampak? Sebab tu yang bahaya tu. Asalnya Firaun ni, ya, ada Firaun yang Islam. Ada Firaun Islam sebab itu di istana Firaun ni, antara pintu Firaun tu ada tulis Bismillahirrahmanirrahim. Di pintu Firaun tu, di pintu istana Firaun dia ada tulis, ya. Sampai sekarang ada. Tapi dalam bahasa Kibti lah, bahasa Kibti, ya, bahasa Nabi Daud, bukan bahasa Arab. Terjemah bahasa Arab Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya ada di antara Firaun tu yang Islam. Nampak tak? Kemudian dengan kerana itulah, dengan kerana dia ni dia angkat, dia puji, tak tu pasal tak kena tempat duk angkat dia tak reti nak turun lah. Hari-hari orang duk kata dia bagus-bagus, satu hari kata tak bagus. Kacau lah, dia marah. Nampak tak? Tu dia. Hari-hari duk kata dia bagus, tiba-tiba satu hari kata dia tak bagus. Dia akan jadi marah. Nampak tak? Jadi maknanya nampaklah kita punya tembelang tadi nampaklah, maka itu yang tidak kita kena faham. Jadi maknanya puji ini ada 4 bahagian. Kita kena faham. Pertama, puji Allah kepada Allah. Kedua, puji Allah kepada makhluk. Ketiga, puji makhluk kepada Allah. Akhir sekali, puji makhluk kepada makhluk. Itu bahagian 4 bahagian. Dia kena halusi permukaan, nak kupas bismillah, alhamdulillah, pembukaan kitab ni yang kita mengaji ni baru pembukaan kitab, belum tasawuf lagi ni, ya.
Baik. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala ada terjemahan kepada lillah. Lam atau bagi di sini boleh dipahami dengan dua cara. Lil milki berarti untuk milik, bermaksud semua pujian yang telah disebutkan sebelum itu adalah milik Allah. Itu kena faham tak? Ya. Bila kita alhamdulillah, dia ada lam, lam satu huruf harfun jar, di situ huruf lam, walaupun dari segi nahwu dia membariskan, ya, membariskan setiap nama dengan baris bawah. Lam tu dia adalah dia antara huruf-huruf harfun, ya, huruf-huruf jar dia panggil, huruf jar, ya, harfun jar yang membariskan setiap nama yang ada sesudahnya itu dengan baris bawah. Allahu, bila kita pasal lam jadi lillahi, nampak? Allahu tu nama tu, Allahu nama Allah. Kita pasang lam, li, baris li di bawah, jadi ha tu sepatutnya hu, jadi hi, lillahi, nampak? Faham itu nahwu, grammar Arab, ya, bukan apa grammar, itu dia, ya, biar banyak huruf-huruf fi, hatta, nampak tak, ya, fi, hatta, li, bukan, bi, bismillah, nampak, ismun lillah, ismun lillah, pasang ba di depan, ba jumpa dengan ismun jadi bismi, ismun jadi bismi, nampak, buang alif sebab masuk ba dalam sin, jadi alif tu kita tinggal alif tu tak masuk sebab sudah masuk dalam bismi. Rawit lagi bismillahi, terus hir ar-rahman jadi hir, nampak, dia bagi bawah. Dia Fatihah tu banyak bagi bawah pasal dia mula dengan ba yang di awal tadi ini membariskan semua nama-nama yang datang dalam ayat-ayat Fatihah itu dibaris dengan baris bawah. Nampak tak? Dia panggil harfun jar. Ba tu, lam pun sama juga. Jadi bila kata al-maliku pasang dengan lam jadi lil milki. Jadi berarti untuk milik kepada Allah, berarti semua puji yang tersebut sebelum itu adalah milik Allah. Yang kata tadi, sebab tu kita baca Fatihah, dia terus alhamdulillah. Empat puji ni yang tadi kita empat bahagian ni balik juga kepada Allah. Kita puji satu orang pandai. Ini puji makhluk kepada makhluk. Makhluk puji makhluk, hang ni memang bijak. Dia bijak tu siapa bagi bijak? Nampak tak? Allah. Nampak tak? Kita nampak kebijaksanaan dia dengan mata kita, dengan pengawasan kita. Siapa bagi mata agak kita? Allah. Nampak? Kita nampak bunga tu cantik, kan? Cantik bunga ni. Allah bagi mata agak kita boleh tengok bunga. Allah bagi syahwat kita boleh nilai bunga tu cantik. Betul tak? Allah juga. Bunga yang cantik tu pun Allah buat. Bunga-bunga tu sendiri. Maka tu lillah, balik semua puji kepada Allah. Faham? Itu maknanya sebab tu kita baca alhamdulillah. Faham, ya? La tu punya fungsi besar. Cukup besar fungsi lam, huruf lam, ya. Yang jadi li, harfun jar dia panggil, ya. Itu dia lah. Baik, boleh faham tu kena tahu tu sampai boleh baru boleh apa boleh faham. Kalau tidak ustaz tak terang dia tu, tak nampak baca tak tahu apa. Kemudian kata lil istihqaqi awil ikhtisasi, berarti untuk berhak ataupun tentu khusus, bermaksud semua puji tersebut adalah hanya berhak dan khusus untuk Allah semata-mata. Silakan kita azan dulu, ya. Masuklah. Silakan. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Baik. Kemudian kita tengok nombor 2 tadi panggil lil istihqaqi awil ikhtisasi, berarti untuk berhak ataupun tentu khusus. Masih lagi dalam perbahasan alhamdulillah, puji, ya. Yang bermaksud semua pujian tersebut adalah hanya berhak dan khusus untuk Allah sahaja. Itu kita kena faham tu, ya. Bila kita masuk lim yang dipakai huruf lam, lillah, li. Alhamdulillah bil alamin, aku faham lam tu saja. Dan Fatihah salah. Tu kata Sayyidina Ali, kalau nak saji, nak tafsir Fatihah ni,
Dibawa 70 ekor unta pun tak boleh tanggung dia punya tafsiran. Tafsiran tu lebih banyak lagi. Ya, 70 ekor unta pun tak boleh tanggung. Tafsiran dia banyak. Nampak tak? Tang lam tu kita baca. Ni sekarang kita baca tang lam. Alhamdulillah. Kenapa Allah Ta'ala? Ayat tu dia bunyi dengan lam. Dimula dengan lillah. Kerana lillah itu adalah bagi Allah semua. Khusus bagi Allah. Segala puja-puji bagi Allah. Segala kelebihan apa juga yang datang daripada 4 bahagian tadi, semua balik kepada Allah. Ya, sama ada puji makhluk kepada makhluk, atau puji makhluk kepada Allah, atau puji Allah kepada Allah, atau puji Allah kepada makhluk, semuanya kembali kepada Allah. Sebab datang semua daripada Allah. Allah semata-mata yang mengadakan Al-Hayyul Qayyum. Maka dengan kerana itu, apa juga kecintaan, kebaikan, keindahan yang kita tengok, semua kita serah kepada Allah. Nampak tak? Tak itu kah? Kalau kita tengok satu benda cantik kan, cepat-cepat dalam jiwa kita ni kena sebut, semuanya cantik itu kembali kepada Allah. Nampak tak? Boleh cantiklah rumah ni. Konon dah kata kot, kita tengok tu rumah cantik orang. Cepat-cepat mulut kita kena kata Alhamdulillah. Segala kecantikan ni, yang buat rumah ni lebih cantik lagi. Kena kata lagu tu. Nampak tak? Jadi walaupun yang buat rumah tu banyak pihak lah. Arkiteknya ada, engineernya ada, kontraktornya ada, buruh pekerjanya ada, bahan-bahannya ada, ya, yang menyediakan bahan itu ada, banyak pihak. Semuanya kembali balik kepada Allah. Balik kepada lillah, kepada Allah. Itu lam. Faham ya, kita sampai dulu tu. Faedah Sibawahi dimuliakan Allah. Sibawahi ini satu nama ulama. Ya. Al-Maghrisi berkata, alif dan lam yang ada pada nama-nama Allah adalah untuk kesempurnaan. Alif dan lam. Nama-nama Allah ada alif. Alif lam ni, alif lam ma'rifah dia panggil. Nampak tak? Macam Alhamdu. Nama Allah Hamid, Hamidun, Hamdun. Bukan? Tapi bila pasang alif lam jadi Alhamdu. Alif lam. Ya, orang putih panggil definite noun. Ya, betul ya? Definite noun. Ataupun nama, kita ismun apa nama? Dia panggil sebut sebagai nama yang sempurna lah. Sebagai nama yang kemas ataupun sebagai nama yang membawa kepada keseluruhannya. Jadi semua nama-nama Allah, 99 nama itu khususan ada al. Nampak? Al-Malikul Qudusus, ada masuk lam lagi, lam, alif lam, sampai habis alif lam. Nampak? Jadi alif lam ini menunjuk kepada kesempurnaan. Ya, alif lam ta'rif Arab kata. Bila kata alif lam tu menunjuk kepada kesempurnaan. Al-Malik baru nampak kata ada satu zat yang bersifat dengan kerajaan. Dia mengerajai semua pemerintahan langit dan bumi dia. Maka ada alif lam tu merujuk kepada ada satu zat. Alif lam tu merujuk kepada Allah lah. Ya, boleh faham tak? Pelan-pelan saya abang ni lah. Sebab sekarang ni duk cara abang tu, duk kupas alif lam tu. Di persegi ilmu mantik. Ilmu mantik kan? Kita ambil ni. Ya. Masuk kepada ilmu mantik. Itu kita duk faham dah, nak faham. Kemudian dia kata tadi ini, Sibawih berkata, lam adalah untuk ma'rifah yang menunjukkan kesempurnaan. Sebab tu alif lam ma'rif, ta'rif. Alif lam ma'rifah. Ya. Tak ada alif lam, dia jadi umum. Salatun. Nampak? Contoh. Ya, sad lam alif ta marbutah. Salatun. Salatun ni banyak makna dia. Doa boleh, sembahyang boleh, minta boleh, puji boleh, amal boleh, banyak makna salatun. Ya. Kalau pasang alif lam, dia jadi lain. Alif as-salatu, tun tu kena buang, tanwin jadi dhammah saja. Tak boleh baca as-salatun, as-salatu. Dia jadi khusus. Nampak tak? Ya. Kalau kita buang alif lam, juru umum, semua boleh jadi. Jadi kalau kata solat saja tak betul ya. Kena kata as-salah. Baru jadi sembahyang.
Kalau kita baca salatun, boleh jadi doa, boleh jadi satu pemujian, boleh jadi suatu salawat, boleh jadi suatu harapan, boleh jadi suatu amalan yang umum, ya. Itu dah. Kita bagi jamu ayam itik, kita tabuk padi beras pun salatun juga. Nampak ya? Kita bimbing satu orang tua jalan pun salatun juga, banyak. Tapi kalau alif lam, nampak tak? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim bisyuru'il makhsusat. Itu dah makna alif lam. Ya. Beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan sudahi dengan memberi salam tertakluk kepada beberapa syarat yang tertentu. Itu makna alif lam pada as-salatu. Dia faham ya? Tu nah, itu dia. Baik, itu maksud dia tu. Dikatakan pula Zaidur rajul. Kita kata tadi, Zaid seorang lelaki. Ya, Zaidur rajul ni seorang lelaki. Nampak tak? Sempurna dalam kelakian. Kalau kata rajulun umum. Nampak tak? Tengok rupa lagu jantan sikit, boleh kata rajulun. Seorang perempuan tu pakai lagu jantan kan, kita pakai rajulun. Ada tanwin tu, rajulun. Nampak tak? Dia dalam bahasa Arab dia bagi ismun nakirah. Tadi ismun ma'rifah. Kalau ada alif lam, ismun ma'rifah. Buang alif lam, ismun nakirah, umum. Nampak tak? Satu perempuan pakai lagi juga rajulun. Tapi kalau kata ar-rajulu, dia kata seorang manusia laki-laki yang berperakan begini, yang punya alat begini, yang punya juzuk anggota lagu ni, nampak? Nampak beza. Ya, kalau kata rajulun, nampak lagu laki-laki, tapi dia perempuan. Nampak tak? Pakai seluar ke, pakai baju ke, potong rambut pendek sikit lah. Kita kata rajulun lah, umum. Nampak tak? Tak boleh kata rajul, silap-silap kain, rupa dia lain. Nampak? Itu macam nak kata rajul. Kalau kita rajul, confirm tak payah silap kain. Contoh, maaf kata kita tahu dah dia laki-laki. Nampak tak? Dan kita boleh pegu dia untuk dengan satu perempuan sebagai untuk kahwin. Nampak tak? Kita tengok satu orang lelaki, rajulun umum, rupanya pondan. Kalau kita ar-rajulu, confirm dia laki-laki, cukup jadi syarat untuk kahwin sebagai calon suami, boleh jalan upacara nikah. Nampak kan? Ada yang berlaku kan, ya, perempuan tukar lagu laki-laki kan, laki-laki pula tukar lagu perempuan kan. Ini bukan rajul, tak dipanggil ar-rajul, tak boleh. Rajulun macam laki-laki, faham ya? Itu beza sikit. Kalau kata Zaid lelaki, maksudnya sempurna dalam kelakian. Begitulah juga alif dan lam ini, ya, untuk nama-nama Allah yang lain. Itu Syekh Ahmad At-Tanusi menyebut dua perkara ini dalam kitab dia, Dasar Lail dipanggil, ya. Kemudian ketahui bahawanya lafaz al-jalalah, kita sebut Allah tu lafzun jalalah. Allah tu satu lafaz jalalah, satu lafaz yang menunjukkan kepada kebesaran, keagungan, ya, keperkasaan dia lah. Adalah nama paling terkenal dan kalangan terkenal, A'raful Ma'arif. A'raful Ma'arif dikenali sebagai suatu nama yang teragung, Allah. Ya, yang lain tu nama-nama yang lain lah. Sebab tu ada bunyi yang Quran kan, Ud'u, maknanya Allah, ataupun kita sebelum nama-nama yang lain. Bagi Allah banyak nama-nama. Tu ya, sebab Nabi ada doa dengan nama-nama lain, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Qawi, Ya Matin. Nampak ya? Nabi ada baca doa. Orang Arab kafir Quraisy ni, dia kata apa? Muhammad kata dia Tuhan satu, tapi dia sebut banyak Tuhan. Nampak? Pasal Nabi sebut banyak nama, Nabi doa dengan sebut nama-nama. Dia pun tahu kata nama Allah saja. Orang Arab ni, budaya Arab ni, jahiliyah, hanya tahu kata Allah tu nama satu nama. Allah tu nama Tuhan. Nampak tak? Yang bernama Allah. Dia tak pernah dengar Rahman, Rahim, tak pernah dengar. Tiba-tiba Nabi doa dengan
Ya Rahman Ya Rahim Ya Qawi Ya Matin Ya Aziz Ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Wani Ya Hamid Ya Mubdi Ya banyak nama tu. Dia berkata tengok Muhammad kata dia ada satu Tuhan, tapi dia banyak Tuhan daripada kita lagi. Apakah turun ayat Qul inna Allah awil Rahman fa iyyaman falu asmaul husna. Boleh kamu seru dengan nama Allah, boleh seru dengan Rahman, bagi Allah banyak nama. Yalah, tidak banyak nama. Baru tahu banyak Allah tu banyak nama. Tu maka tu Quran pun turun. Abang kata Nabi pun banyak nama, bukan Muhammad saja. Nampak tak? Sebab banyak seruan kan. Taha, Yasin, tu nama Nabi tu. Tidak. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Semua nama Nabi. Nampak tak? Tidak. Itu nama-nama Nabi. Dia pendek kata, itu artinya antara nama semua-semua ni, nama Allah itulah yang paling agung, yang paling jelas, yang paling terdedah sebagai suatu nama yang dikenali oleh manusia semuanya, iaitu Allah. Jadi maka dia panggil Allah tu lafzul jalalah, satu nama yang teragung lah, yang terbesar sekali, yang paling agung adalah nama Allah, iaitu dia bila sebut Allah, dia masuk semua dalam tu lah. Jadi kita hanya sebut cukup dengan nama Allah, seolah-olah kita menyebut akan nama-nama Allah yang lain juga. Kerana bagi Allah banyak nama-nama. Itu dia panggil A'raful Ma'arif. Nama yang dikenali sangat sebagai nama yang agung. Dan ittifaq ulama. Ittifaq ni sepakat para ulama. Dicerita bahawa si Bawai bermimpi dan dia diberitahu bahawa Allah telah memuliakannya dengan kemuliaan yang besar, kerana dia si Bawai mengatakan, Inna ismahu ta'ala a'raful ma'arif. Sesungguhnya nama Allah adalah nama paling terkenal dan kalangan yang terkenal. Nampak? Nama Allah inilah antara nama-nama yang terkenal di dalam semua agama, semua bangsa-bangsa manusia di muka bumi ini lebih mengenal dengan nama Allah. Semua tinggal lagi dalam bahasa mereka lah, dalam bahasa masing-masing lah. Bahasa Yahudi bunyi lain, bahasa Sarani bunyi lain, bahasa Kibti bunyi lain. Nampak tak? Begitulah. Tuhan yang menjadikan ia, yakni Allah akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah lagi yang sangat mengetahui. Itu kita tengok dalam nota kaki itu, Tuhan yang menjadikan ia. Ia tu makna kata yang menjadikan ia, yakni Allah. Ia di sini adalah Allah maksudnya akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah. Kita tengok nombor 6 merujuk firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin manusia melainkan untuk mereka menyembahku. Tapi ini bukan tujuan, jangan salah pula. Bukan tujuan Allah jadi kita tu untuk sembah dia. Jangan salah faham pula. Jadi kalau kita bercakap, jangan tahu dah apa tujuan Allah jadikan kita. Salah tu. Soalan tu salah, tak betul. Allah tidak ada sebarang tujuan, tak ada. Kerana Allah punya semua, dia yang menjadikan semua, maka nak ada apa tujuan? Kita betul lah, pasal kita tak boleh buat banyak benda, maka tu kita kena ada tujuan. Nampak tak? Aku minta tolong kat hang ni, ada tujuan. Nampak tak? Pasal aku tak boleh buat, hang boleh. Itu makna tujuan. Tujuan tu menyebut kata satu pihak yang minta, yang buat tujuan tu mesti satu pihak terlemah daripada pihak yang dia minta. Itu makna tujuan. Jadi Allah jadikan manusia dan jin ni bukan tujuan menyembah. Jangan salah faham pula. Nak baca tafsir elok tu lah. Merujuk kepada Allah, dia wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembahku. Faedah murad huruf lam dalam perkataan liya'budun dalam ayat-ayat yang tadi ni. Ayat dalam Az-Zariyah ayat 56 nak tafsir makna liya'budun tu. Illa liya'budun. Liya'budun ni mereka menyembahku. Liya'budun tu mereka menyembahku. Para ahli tahqiq mengatakan lam dalam perkataan liya'budun bukan lam sebab, bukan lam sababun, bukan lam sebab. Dan bukan tujuan. Dia kata tadi ini ta'lil, bukan ada ta'lil. Illah kita panggil illah. Dan ataupun tujuan tertentu, al-gharad, tidak, tetapi lam adalah hikmah. Makna liya'budun di sini lam yang ada pada ya'budun lam bagi bawah tu
Lam tu adalah lam hikmah. Jadi Allah jadikan manusia dan jin hikmahnya. Nampak tak? Untuk menyembah Allah. Jangan tu kena faham lah. Oh, kita tahu tu. Jadi di sini semua urusan-urusan ni masuk dalam perbahasan dalam bahasa Arab lah. Ya, tak tu penting sangat. Kita nak faham semua ni, nak mengaji kitab-kitab tu ni kena tahu bahasa Arab lah. Kalau tak tahu bahasa Arab, dia tak tahu nak kupas apa benda. Makna lam tu, tuan-tuan lah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Lam tu bukan lam taukid, lam tu bukan lam sabab, lam bukan lam ta'lil, lam bukan lam gharad, tapi lam tu adalah lam hikmah. Oh dia. Nampak tak? Kalau nak pengajian dalam bahasa Arab ni dia akan review macam tu. Dia bilang habaq tak? Lam di sini lam apa? Habaq tak? Tu dia. Nampak tak? Tak boleh jawab. Tak boleh lagi lah. Nak dapat sijil dalam bahasa Arab tak boleh lulus lagi. Itu pengajian bahasa Arab lebih tinggi kan. Boleh faham kan tuan-tuan. Jadi kita dapat sikit dalam kitab ni, kita dapat ilmu tu sikit. Maksudnya bukan dijadikan jin manusia itu sebab atau tujuan untuk menyembah Allah. Nampak? Kerana Allah Ta'ala tidak memerlukan faedah dalam penciptaannya, tetapi sebagai hikmah untuk diketahui oleh manusia pada penciptaan itu dan memberi peluang kepada mereka untuk beribadah sehingga nanti akan mendapat keredaan dan syurga Allah. Nampak? Secara tak langsung hikmahnya supaya manusia ini dapat menikmati kemuliaan dan juga ganjaran di akhirat. Itu tujuan. Itu makna hikmah dia. Bukan tujuan, hikmah ya. Hikmah Tuhan jadikan Allah kita ni manusia dan jin untuk beribadat kepadanya supaya kita berpeluang mendapat buat ibadat kepadanya, dan dengan ibadat itu insya-Allah kita mendapat rahmat Allah, maka dengan rahmat Allah itu kita akan dapat ganjaran syurga. Itu dia, nampak tak? Kalau tujuan makna Tuhan lemah. Dia ada tujuan. Dia berkehendak. Pastinya dia yang menjadikan segala-galanya. Kenapa pula ambil faedah? Ya, sebab tu Tuhan sebut dalam ayat lain, wa in takfuru. Kiranya kalau semua kamu kufur, fa in takfuru, panjang baca sikit. Kiranya kamu kufur, semua tak beriman kepada Allah, nampak tak? Fa inna lillahi ma fis samawati, tak berdiri langit dan bumi. Allah tetap berdiri macam tu, tak gugur satu bintang pun. Kalau semua isi bumi ni, wa in takfuru, kalau semua kufur kepada Allah, fa inna lillahi ma fis samawati, bagi Allah tetap berdiri langit dan bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, Tuhan ada Tuhan maha kaya lagi amat terpuji. Nampak hamid? Nampak ya? Maknanya kita Tuhan tak berkehendak apa-apa. Sebab sekarang kita tu pun Tuhan buat. Kita yang boleh sembahyang ni pun Tuhan bagi. Kalau Tuhan tak bagi angkat tangan, mana boleh nak angkat? Sebab tu banyak orang, ada orang tak sembahyang. Nampak tak? Kalau kita buat sendiri, tentu semua orang sembahyang. Nampak tak? Pasal bukan kita yang buat sendiri, maka tu ada orang tak sembahyang. Jadi apakah kita kata ya Allah tak bagi dia sembahyang? Bukan. Nampak tak? Dia sendiri tak guna nikmat Allah. Yang balik kepada alhamdulillah tadi lah. Dia tak guna nikmat yang Tuhan bagi ke dia. Ada nikmat, 5 nikmat Tuhan bagi, kita tak guna pakai. Itu masuk rahmat. 5 nikmat ni dia panggil rahmat. Allah bagi 5 rahmat. Pertama, Allah bagi nikmat akal, dia tak pakai. Nampak? Kedua, Allah bagi nikmat apa? Nikmat ikhtiar, sampai dia boleh pilih. Ada tangan kanan, ada tangan kiri. Itu dia panggil ikhtiar. Kalau dia tak payah 2 tangan lah. Nampak ya? Tu pakai kaki jadi burung tu lah. Kaki burung ada tangan. 2 kaki ya Pak. Pagut-pagut dengan paruh ya. Maka tu makanan dia pun terhad. Kalau kena makan nasi kandak kacau. Kalau burung Tuhan buat kena makan nasi kandak kacau, dia pakai kaki. Nampak tak? Macam mana nak rentap daging dah? Tak boleh. Nampak tu? Itu kekurangan depa. Kita ada. Nampak? Tuhan bagi serba lengkap. Boleh serba-serbi. Jadi pertama sekali kita kena faham nikmat Tuhan bagi kita adalah nikmat akal paling besar. Kedua, nikmat ikhtiar. Ya, Allah yang bernama Mukhtar. Salah satu nama Allah yang 99, Al-Mukhtar, Mukhtar. Nampak tak? Makna kata dia yang memilih siapa nak jadi nabi, siapa jadi rasul, siapa nak beriman. Nampak? Siapa yang tidak, dia pilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Al-Quran kata Tuhan kamu yang mencipta jadikan kamu, lagi dia yang memilih.
Jadi sifat insting memilih itu ada kat kita, ikhtiar. Aku dah bagi hang boleh pilih. Aku bukan buat hang jadi burung, aku buat hang orang. Nampak tak? Ya, banyak choice, boleh pilih. Banyak cita rasa. Itu ikhtiar. Yang ketiga, aku bagi kamu was. Nampak tak? Cuma kita kena jaga was-was tu daripada khannas. Was-was jangan masuk khannas. Masuk khannas rosaklah was-was tu. Nampak tak? Sebab tu Tuhan sebut min syarril waswasil khannas. Faham? Kena baca, kena faham elok surah tu walaupun pendek. Nampak tak? Khannas ni satu anasir. Satu anasir yang selalu mengganggu. Dia ni kita sebut dalam bahasa baru sekarang ni scammer. Scammer. Nampak? Scammer tu khanas lah. Dia cari peluang kat mana, dia akan masuk perkara yang tak kena. Kita pun ambil keputusan was-was, kita hantar dia kepada ikhtiar hantar kepada akal, jadi kesimpulan. Nampak? Kacau lah. So, kita faham dengan begitu lah, baru boleh itu tafsir dah. Itu berat sikit. Lepas tu dia tu begitu kuat was-was ni, kita kena berlindung kepada Allah dengan 3 sifat Tuhan. Pasal was-was tu satu perkara yang begitu besar dalam diri manusia. Nampak tak? Satu insting, satu unsur yang begitu besar dalam diri manusia. Maka kita kena berlindung kepada qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil. Berlindung 3 sifat Tuhan tu. Ya, pertama Tuhan manusia. Nampak? Kedua, sembahan manusia. Kedua, raja manusia. Ketiga, sembahan manusia. Aku berlindung dengan Tuhan manusia. Aku berlindung dengan raja manusia. Aku berlindung dengan sembahan manusia. Daripada apa? Daripada kejahatan was-was yang dinodai oleh khannas. Nampak tak? Siapa khannas ni? Khannas ni daripada makhluk minal jinnati wan nas. Jin pun boleh, manusia pun boleh. Itu dia yang jadi khannas. Nampak? Duk kena skema hari ni, khannas lah. Nampak? Khannas duk tipu kita banyak, duk kena skema. Itu dah. Itu dah. Kadang-kadang skema dalam baik. Nampak tak? Barang tu harga RM10 ya. Dia perkena kita 50. Dia skema yang kita tak nampak. Nampak? Lagi bahaya. Yang tu bagi banyak sekali. Dia barang tu harga dia RM10 saja. Dah untung dah. Dia model dia RM8, dia ambil untung RM2. Okey lah. Boleh lah. Duit kereta dia apa semua nak usum dia bentang kita 20. Nampak? Skema. Itulah khanas. Nampak okey. Kita berlindung. Boleh lah. Masya-Allah. Itu dia. Tu dah ada awal dah skema ni. Kita tak nampak. Duk nampak kita skema ni tipu kot. Online sajalah kot. Internet. Bukan ya. Itu faham. Baik. Itu nombor 3. Nombor 4 kita ada idrak kemahuan. Satu kemahuan yang kuat. Ya. Idrak ni dia tertakluk kepada 3. Dia ada penghidu, dia pengerasa, nampak tak? Dia hanya dengan perasa, dia satu penghidu, perasa dengan penyentuh. Itu maksud idrak. Dia ada sifat menyentuh. Kita pegang benda kita tahu. Dia ada sifat menghidu. Kita bau kita boleh tahu basi lah. Nampak? Idrak bantu kita jangan makan. Idrak kata jangan makan basi. Nampak tak? Oi, tak boleh. Tadi katanya nak makan. Tanya nak makan. Datang sifat idrak dia ada 3 dalam 3 tu. Pertama, dia ada sifat menyentuh. Tapak tangan Tuhan bagi. Sentuh ni banyak manfaat. Tak gitu. Sentuh boleh tahu ni benda ni kasar, benda ni halus, benda ni panas, benda ni sejuk, benda ni bahaya. Nampak tak ya? Itu dah. Dan sentuh juga boleh sebab sedap. Sentuh punya sedap sampai belacan je Pak. Sentuh tangan nampak. Tangan juga tapak tangan. Dah nikmat penyentuh. Tuhan bagi tapak tangan kita kan. Dia ada percaya ni. Dia ada keluar satu jenis ayak pada tapak tangan kita. Kita tak nampak tu halus. Ayak tu lah. Tu ya. Bila kita sentuh orang, ayak tu juga bersentuh sama-sama. Nampak tak? Mungkin kita boleh dapat dia punya aura. Lalu kita tapak tangan. Itu penyentuh. Nampak ya? Okey. Kedua dia ada apa tadi? Penghidu.
Kedua, pertama penyentuh, dia ada penghidup. Nampak? Ketiga, dia ada perasa. Dia ada rasa perasa. Itu maknanya tiga kekuatan ni ada dalam idrak, kendak. Dan yang akhir sekali, yang keempat, kita ada kasbun. Kita ada tenaga usaha. Nampak tak? Lima perkara ni nikmat yang cukup besar Tuhan bagi kita. Nak jadi kafir, nak jadi mukmin, bergantung kepada 5 perkara ni kita maintain dengan baik. Kita pandai bawa 5 perkara ni dengan elok, kita dapat jalan elok. Sebab tu Tuhan kata, ya, dalam Quran kan, faman syaa'a falyakfur wa man syaa'a falyu'min. Tuhan kata, barang siapa nak jadi kafir boleh, nak jadi mukmin boleh. Pasal dia boleh pilih sendiri. Nampak tak? Jangan salah orang. Kenapa? Pasal kita ada 5 insting ni. Naluri kita ada 5, ya. 5 ni kita boleh kuasai dunia, boleh tanam, boleh kambuh laut. Ada 5 ni manusia boleh kambuh laut, boleh pindah gunung, boleh pindah bukit. Dahsyat. Tu lah. Sebab tu Tuhan kata, zaharal fasad fil barri bahri bima kasabat aydin nas. Berlaku kerosakan di daratan maupun lautan dengan tangan-tangan manusia. Nampak? Daratan lautan tu je Tuhan kata, dia boleh kambuh laut. Kita perlu Pinang, berapa banyak laut dia kambuh. Naik bangunan-bangunan besar-besar. Kita jalan tebuh raya Lim Chong Yu tu, lalu atas laut lah tu. Nampak tak? Tu dah. Punya besar. Subhanallah, ya. Antara dua tadi ni, di antara dua laut tu juga Israel dua attack ni. Dua. Kita tengok bendera depan dia ada 2 garis biru. Garisan kan, garisan biru. Antara 2 garisan tu ada 6 bintang, betul tak? Tak tahu apa dia, pasal apa? Tak nampak. 2 biru tu 2 sungai, Sungai Nil dengan Sungai Furat. Antara Sungai Nil dengan Sungai Furat ada 5 negara dia nak ambil. Bintang nombor atas sekali Mesir, bintang kanan Palestin, bintang kiri Jordan, bintang bawah Lebanon. Nampak tak? Tidak. Bintang bawah lagi Syria, dan bintang satu lagi separuh Iraq. 6 ni dia nak ambil. Israel sudah aiming, dia buh dalam bendera, dia siap. Nampak? Kemudian bintang tu dibubuh antara 2 garis biru. Garis biru tu laut, Sungai Nil, Sungai Furat. Antara sungai ni dengan Sungai Furat ada 5 negara ni. Dia punya aiming nombor 1 adalah Palestin. Nak ambil. Aiming yang nombor 2 Mesir. Aiming nombor 3 Lebanon. Aiming nombor 4 Syria. Nampak tak? Aiming nombor 5 Jordan. Aiming nombor 6 separuh Iraq. Itu dia lah. Kita kena faham elok. Itulah dia Israel nak buat bagi. Sekarang dia sudah usaha untuk, dia dah ambil sikit daripada Lebanon, dia dah ambil sikit daripada Mesir, dia dah ambil sikit dah, tak banyak. Palestin banyaklah Palestin dia ambil. Nampak? Tinggal semenanjung Gaza. Semenanjung Gaza pun dah tinggal 40 km. Besar sikit daripada Pulau Pinang. Nampak ya? Itulah. Ini kita kena faham mereka punya agenda yang sangat buruk, sangat zalim, dan dia akan lakukan apa saja untuk nak dapat 6 perkara ini. Itulah pertama langkahan mereka. Yang pertama sekali, kita kena padamkan Palestin itu daripada peta dunia. Dalam peta dunia kita kena padam negara Palestin, ganti dengan Israel. Itu dia, nampak tak? Maknanya kata mereka cuba padam, jangan ada Palestin. Jajahan Palestin itu sudah convert jadi Israel. Dan kita kena buang dia punya apa? Dia punya agenda yang paling besar, iaitu masjid. Sebab Nabi kata 3 masjid. Masjid Al-Aqsa kita kena runtuh, kita kena padam Masjid Al-Aqsa. Inilah jadi kemarahan kepada Hamas dan Al-Qassam. Marah.
Oh, dia nak runtuh Masjid Al-Aqsa, dia nak padam Palestin. Mai sekarang kita kena padam depa. Kita kena lawan depa. Itulah jadinya serangan Taufan Al-Aqsa dia panggil. Itu dia ya. Terus insya-Allah kita berdoa lah ya. Tiap-tiap sembahyang kita doa di atas kejayaan tentera Islam Hamas dan juga Al-Qassam. Memang Allah bagi bantuan tolong. Dia makan masa sikitlah ya, makan masa sikit insya-Allah. Baik. Yang itulah yang boleh kita ambil sebagai kesimpulan ya. Baik, sambung. Kemudian faedah, sambung kepada faedah murad yang budung kita dah baca dah. Maksudnya tujuan dia kata Allah memberikan satu rahmat peluang kepada manusia supaya boleh beramal. Itu tujuan, bukan kata tujuan Allah jadikan manusia dan jin hikmahnya. Jangan kata tujuan, hikmahnya supaya manusia dan jin ini dapat beramal, dapat menghubungi Allah yang Maha Kaya. Nampak? Karena mereka akan diberi ganjaran. Allah akan bagi ganjaran kat mereka pula. Bukan Allah nak ambil apa-apa, Allah nak bagi lagi kat mereka nikmat syurga dan terpelihara daripada azab neraka, iaitu hikmah Allah jadikan manusia dan jin ini adalah untuk beribadat kepada Dia. Kita nak faham ya, bukan tujuan, bukan ada sebab. Jangan salah faham. Jadi banyak orang duk tafsir begitu. Tujuan Allah jadikan kita ni, apa tujuannya kita? Nyingkup. Bahasa tu kita guna sudah salah ya. Sudah salah, kita telah mencacatkan sendiri kalimah syahadah kita. Itu faham ya. Itu dia ambil faham. Dan insya-Allah kita sambung nombor 7 nantilah. Akan datang ya. Terjemahan ni baru mukadimah ni, tak pergi ke mana lagi tau. Dia punya kupasan tu kan penting sangat, tuan-tuan boleh faham mengaji kitab ni. Insya-Allah kalau kita dah boleh khatam kitab ni, kita dapat kuasai satu ilmu yang luar biasa yang tuan-tuan akan nampaklah kebesaran Islam, kemuliaan Islam dan ketinggian ya umat Islam, ketinggian agama Islam itu sendiri ya. Dan semuanya kita kembali kepada ketinggian itu, balik kepada wa huwal aliyul azim. Terlebihnya insya-Allah. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.